Assalamualaikum dan salam Sarawak Kusayang bersama saya Fatin Syaira Rosti. Memulakan berita malam ini dengan kejayaan kontingen olahraga Sarawak yang memastikan lagu Ibu Pertiwiku bergema buat julung kalinya dalam Tamasya Sukan 2022 selepas menghadiahkan 1 pingat emas dan 1 gangsa pada Khamis. Jona Chang Regan menghadiahkan pingat emas pertama Sarawak dalam acara lontar peluru lelaki selepas mencatat lontaran sejauh 16.65 meter dalam aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Atlet kelahiran Serikir berusia 18 tahun itu menewaskan Kamal Farhan dari Perlis yang memenangi perak dengan lontaran sejauh 16.13 meter dan Pham Long Deng dari Johor dengan lontaran 15.84 meter untuk gangsa. Terdahulu Vanessa Niga Frankie menyumbang gangsa dalam acara lempar cakra wanita dengan mencatat 35.38 meter. Atlet Johor Nur Atika Sofia Muhammad Hanizan berjaya mengutip emas dalam acara itu dengan jarak 44.99 meter. Manakala perak diraih atlet Pahang Nani Sahirah Mariata dengan lemparan sejauh 39.97 meter. Sementara itu, acara wushu menghadiahkan 2 lagi pingat perak dan gangsa. Mok Xiao Yan menyumbang perak dalam acara Tai Chi Kwan lelaki dengan mengutip 9.57 mata. Tan Zian dari Melaka meraih emas dan Wong Zihong dari Negeri Sembilan memenangi gangsa. Yong Arifah pula menghadiahkan gangsa peribadi keduanya kepada Sarawak dalam acara Tai Chi Kwan wanita. Dalam acara berbasikal, Sarawak terlepas menaiki podium selepas skuad berpasukan sekadar menamatkan saingan di kedudukan ke-7. Pencapaian terbaik dalam perlumbaan individu hanya di tempat ke-15 menerusi Muhammad Danish Haikal. Lebih manis lagi, pasukan Wushu Sarawak menambah 2 lagi pingat perak dan gangsa di Gymnasium 2 Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Khamis. Yong Arifah Khairul Kok yang memulakan acara akhir Sarawak bagi kategori Tai Chi Kwan wanita berjaya memperoleh 9.3500 mata dan menduduki tempat ketiga. Kejayaan ini membolehkan beliau menambah pungutan pingat gangsa peribadi keduanya menerusi kategori Tai Chi Kwan wanita pada Rabu. Acara tersebut telah dimenangi Mandy Sebel dari Selangor dengan catatan 9.6000 mata, manakala atlet dari wilayah Persekutuan Kwan Yong Zin menduduki tempat kedua dengan catatan 9.5560 mata. Bagi kategori Tai Chi Kwan lelaki pula, atlet Sarawak Mok Xiao Yan berjaya merangkul perak apabila berjaya meraih 9.5700 mata berbanding peserta dari Melaka Tan Zian yang memperoleh pingat emas menerusi catatan 9.6500 dan tempat ketiga dimenangi peserta Wong Zihong 9.5560 mata. Kejayaan memperoleh 2 pingat perak dan gangsa membolehkan pasukan Wushu Sarawak sehingga kini mengumpul 5 pingat iaitu 2 perak dan 3 gangsa. Berikut pula merupakan kedudukan jumlah kutipan pingat terkini serta kedudukan Carta Negeri Sukma 2022 setakat jam 5 petang. Laporan berikutnya, UEM Edgenta Berhad UEM MED bercadang untuk membesarkan lagi pusat servis dan membuka ibu pejabat di Sarawak. Menurut Ketua Eksekutif UEMED Syahrul Nizam Samsudin, ini merupakan kunjungan hormat pertama pihak UEMED kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg bagi memberi perincian terhadap aktiviti-aktiviti mereka di Sarawak. Jadi tujuannya untuk memberitahu Premier yang kami ada keinginan untuk membesarkan lagi ibu pusat servis kami di sini untuk menjadi headquarters di Sarawak lah. Jadi terutamanya kepada project management consultant kami Opus Sarawak, kami bercadang dan meminta Premier untuk memberi kami laluan bersama-sama dengan kerjasama pihak kerajaan Sarawak untuk membina Opus Sarawak sebagai headquarters baru di sini untuk UEM Edgenta. Jadinya Premier amat besar hati untuk kami teruskan proposal ini. Jadi kami akan bekerjasama dengan pihak kerajaan, SCDC dan EPU untuk membuat proposal yang barulah. Bagaimana kita akan buat kerjasama yang baru dengan Kerajaan Negeri Sarawak terhadap projek-projek yang penting terhadap visi Premier 2030 lah, ya, untuk mengumumkan negeri Sarawak sebagai high income nation.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat kunjungan hormat kepada Premier Sarawak di pejabat beliau di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Khamis. Selain itu, jelasnya lagi pihaknya turut memberi cadangan kepada Premier Sarawak bagi membina pusat pengurusan fasiliti dan pengurusan rantaian bekalan untuk bekerjasama bersama SEDC di Sarawak. Berita seterusnya, Taman Negara Mulu menerima 2 anugerah iaitu Nature Adventure dan Ecotourism daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK selama 3 tahun. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC, Zulkifli Muhammad Atun, anugerah tersebut telah dianugerahkan oleh MOTEK kepada Taman Negara Mulu melalui satu survey yang digelar sebagai Malaysia Tourism Quality Assurance. Ministry of Tourism and Culture telah menganugerahkan Taman Negara Gunung Mulu satu anugerah Gold Award dalam Nature, Adventure dan juga Ecotourism untuk 3 tahun. So, selalunya dalam masa tiap-tiap 3 tahun dia akan mengadakan satu survey. Award ni adalah dipanggilkan Malaysia Tourism Quality Assurance. Bermaknanya pengunjung-pengunjung kepada taman negara kita akan tahu bahawa tempat taman negara ini telah disurvey dan ada assurance lah. Gold Award kepada Gunung Mulu National Park dan Silver Award kepada Bukit Lambir National Park ataupun Lambir Hill National Park di Miri. Dua-dua adalah di Miri. Sebelum tu kita pernah menerima award juga untuk Semenggok Nature Reserve ataupun Semenggok Wildlife Center. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Khamis. Tambahnya lagi, tujuan kunjungan hormat ini juga bertujuan bagi membincangkan usaha membawa 2 pelabur dari Sabah dan Singapura yang akan melabur dalam pembangunan taman negara iaitu di Taman Negara Tanjung Datu dan Taman Negara Nia. Turut hadir dalam kunjungan hormat itu ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Dalam perkembangan lain, Sarawak telah melaksanakan dasar pintu terbuka untuk kajian saintifik dijalankan bagi mengukuhkan lagi komitmen dalam pemeliharaan biodiversiti. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata kerjasama dengan agensi tempatan dan antarabangsa juga telah dilakukan dalam menjalankan penyelidikan serta kajian dalam pelbagai bidang seperti untuk fauna, sosioekonomi, ekopelancongan dan pengurusan hutan lestari. Berucap dalam majlis perasmian program Ekspedisi Saintifik Heart of Borneo HOB, General Long Mekabah Ulubaran Miri 2022 di Miri baru-baru ini, beliau berkata pelbagai laporan dan penerbitan kajian yang telah dijalankan di pelbagai tempat di negeri ini. Dato' Amar Wang Tengah juga berharap ekspedisi ini dapat memberi manfaat bukan sahaja untuk tujuan penyelidikan tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan usaha pemeliharaan flora dan fauna di Long Mekabah. Dalam pada itu, beliau menyuruh keputusan ekspedisi itu didokumentasikan supaya memberi manfaat kepada kerajaan negeri dalam merancang dasar dan sebagai rujukan untuk generasi akan datang. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa menghargai pengorbanan anggota bomba dalam menjaga keselamatan negara khususnya semasa berlaku bencana atau insiden yang tidak diingini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sentiasa bekerja keras tidak mengira masa dan keadaan untuk menjamin keselamatan nyawa rakyat yang sedang mengalami kesusahan atau ditimpa sebarang bencana. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan anggota bomba supaya sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan memakai peralatan pelindungan secukupnya semasa menjalankan tugas memadamkan api. Together we are with the different corporations and they all play very important roles. Firefighting, as I said, first firefighting consists of fire prevention, and then there's so much that everyone should do and learn from it so that you can play the different roles. And that's why this morning we see the hero of Bomba, and these are the people that who saved their longhouse because of as a result of the fire rescue department Malaysia Sarawak efforts and
fires. And this is what I mean by everybody can prevent fires. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas Majlis Solidariti JBPM Sarawak bersama masyarakat bertempat di Kuching pada Khamis. Hadir sama Pengarah Bomba Sarawak Datuk Khairuddin Rahman Husaini, Timbalan Pengarah Bomba Sarawak Tiong Ling Hee dan tetamu jemputan yang lain. Laporan berikutnya mengenai sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Hari Malaysia yang diraikan pada setiap tanggal 16 September menjadi titik penyatuan rakyat dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman makmur. Selain itu, ia turut diraikan untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia juga menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa pegawai bomba mengenai sambutan Hari Malaysia yang diraikan esok. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi daripada Abang Bomba JBPM Sarawak. Okey, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua orang awam. Pastikan keselamatan dijaga, mana yang ada balik kampung, mandu, hati-hati di jalan raya dan dipastikan keadaan di rumah sentiasa selamat dari segi elektrik, peralatan elektrik, peralatan rumah dan sentiasa jangan lupa dengan 3L, lupa, lalai dan leka. Selamat Hari Malaysia! Hai, kami PB, Pegawai Bomba Nur Azila Binti Jasa dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandungan mengucapkan Selamat Hari Malaysia dan pesanan kepada semua suri-suri terutamanya sentiasalah berwaspada ketika memasak di dapur dan pastikan sentiasa mengelak kecuaian ketika memasak. Pesanan kepada semua suri rumah sepanjang cuti sempena Hari Malaysia adalah buang sindrom 3L iaitu lupa, lalai dan leka ketika berada di rumah dan amalkan 3P iaitu prevention, protection dan precaution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Afiq bin Nik Roslan, Penguasa Bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak ingin mengucapkan Hari Malaysia tahun 2022. Di samping ini juga saya ingin menerapkan pada tuan-tuan semua agar mengadakan satu alat memadam api di rumah kerana ia membantu anda sekiranya berlaku kebakaran. Sambutan Hari Malaysia kembali diraikan secara fizikal di Bintulu pada esok setelah 2 tahun menghadapi kekangan pandemik COVID-19 bagi memperingati peristiwa pembentukan negara Malaysia pada 16 September 1963. Kemeriahan sambutan Hari Malaysia di Kuching turut dirasai melalui persiapan yang dilakukan oleh orang awam bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik terhadap sambutan tersebut. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS meninjau di sekitar Bandaraya Kuching untuk menemu bual beberapa orang awam berkenaan dengan persiapan terhadap sambutan Hari Malaysia. Sambutan Hari Malaysia akan diraikan pada esok, 16 September 2022. Tinjauan yang akan dilakukan di sekitar Bandar Kuching mendapati pelbagai persiapan yang telah dilakukan bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Untuk rekod, sambutan Hari Malaysia peringkat Sarawak pada tahun ini diraikan di bahagian Bintulu. Saya Chen Yimei, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, sempat menemu bual beberapa orang awam tentang persiapan serta perhiasan menjelang sambutan Hari Malaysia. Jom! Sebelum Malaysia kita dah siap untuk menggantung bendera di rumah, di sini-sini, di situ di raya untuk mengingati perjuangan rakyat Malaysia dulu dalam memerdekakan negara kita dulu. Untuk menunjukkan semangat patriotisme kepada rakyat awam yang belum sedar amat tu tentang Hari Malaysia. Dia harusnya sedar yang perjuangan Malaysia dulu, nenek-nenek moyang kita dulu sebenarnya terlalu berat, terlalu sehingga kita
lupa dengan dia. Bagi saya, sebagai rakyat Malaysia ni, kita boleh sama-sama turun padang. Kalau apabila ada sambutan ke ataupun perarakan ke, contoh macam hari tu setelah PKP kan, dah lama rakyat Malaysia tak dapat berkumpul, tapi meriah ramai-ramai rakyat Malaysia turun padang, turun terutama sekali dekat dataran Merdeka lah. Nampaklah di situ kesatuan perpaduan pelbagai kaum dapat ditunjukkan sebab kita dah lama tak berkumpul sama-sama kan untuk menyambut hari kebangsaan. Dari situ kita nampaklah kesatuan antara berbilang kaum dan dapat selahnya patriotisme di kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih. Thank you. So kami rasa happy dan excited lah dengan sambutan Hari Malaysia yang esok sebab kita dah lama COVID-19. So dah lama kita sidang orang berkumpul and unite as Malaysians macamnya. So I think kita semua patut membina semangat patriotisme juga through that sambutan. Thank you. Kami daripada Fashion and Dressmaking Gemilang Stamping ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syaira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.